Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah yang memberi kelapangan masa dan memberi taufik untuk kita sama-sama teruskan lagi daripada kitab Fathul Mu'in pada muka yang ke-173. Iddah dah masih dalam bab nikah, perbincangan tentang iddah. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. فصل في العدة. Ini satu fasal pada menyatakan hukum-hukum iddah, apa yang berkait dengan iddah. Iddah tu masa menunggu, ditulis itu iddah masa menunggu. Kata pengarang rahimahullah, hiya ma'khudhatun minal adadi lishtimaliha ala adadi aqra'in wa ashhurin ghaliban. Kata iddah diambil dari al-adad, bilangan. Jadi sekarang dibincang kot bahasa dululah. Bincang dari segi bahasa dulu. Bincang daripada bahasa dulu. Iddah ini ya'taddu al-i'tidad. Idatan, iddah. Jadi iddah ni ambilannya daripada kalimah al-adad juga. Kenapa tu? Ini munasabah. Iddah tu daripada perkataan adat, yang memberi makna bilangan, kerana hal itu mencakup bilangan beberapa kuruk dan beberapa bulan pada ghalibnya. Jadi iddah tu ambil daripada perkataan bilangan. Kenapa? Kerana dalam iddah itu dia merangkumi beberapa suci dan juga bulan-bulan. Jadi kena bilang. Ia kena bilang. Berapa kali dah ni? Mu habis lagi iddah mu mek. Dah, berapa bulan dah nu? Lepas pada kena tolak. Jadi terlibat dengan bilangan-bilangan. Dari kerana itu kemunasabahan dinamakan dengan iddah. Okey. Kemudian katanya wahiya syar'an muddatun tatarabbasu fiha al-mar'atu lima'rifati bara'ati rahimiha minal hamli aw litta'abbudi wa huwa istilahan ma la yu'qal ma'nahu ibadatan kana aw ghairaha aw litafajju'iha ala zawjin mata. Kata dia iddah menurut syarak ialah
masa menunggu buat wanita tercerai, wanita kena cerai, untuk bisa diketahui rahimnya bebas kandungan, atau untuk ta'abbud, atau belasungkawa ni kematian lah. Kan ada surat khabar kan tulis belasungkawanya atas kematian sang suami. Ta'abbud iaitu suatu yang tidak bisa diterima atau dipikirkan oleh akal mengenai maknanya, baik berupa ibadat atau bukan ibadat. Jadi pengarang ni dia ubah struktur ayat lah tu, supaya dia mari dekat ma'tuf alaih tu jadi dekat. Okey, apa dia kata sini? Tadi makna dari segi lughah, dari segi syarak, istilah syarak, wahiya syar'an muddatun tatarabbasu fiha al-mar'ah. Tempoh iddah ini ialah tempoh masa yang menunggu padanya perempuan. Tatarabbasu ni makna menunggu. Tempoh itu yang perempuan itu menunggu, dalam tempoh itu al-mar'atu oleh perempuan tadi, lima'rifati bara'ati rahimiha minal hamli, untuk mengetahui kosongnya rahimnya daripada kandungan. Sekarang ni dia cerita tentang kita kata hikmat lah. Apa hikmat iddah ini? Apa munasabah dan hikmat iddah? Antaranya ialah iddah ni tempoh perempuan tu dapat tahu bahawa rahim dia tu ada anak tak ada, dia ada kandungan atau tak ada. Sebab apa? Sebab dia akan berkait nanti. Kalau ada kandungan, dia tak boleh nak nikah lagi lah. Dia tak boleh nak nikah lagi dengan tok laki lain. Dia kena selesai beranak dulu. Ataupun bila ada kandungan, boleh jadi kalau nak tolak raj'i, tok laki tu jadi siang. Lama sangat nikahmu tak boleh anak ni. Akhirnya cerai. Cerai, nak nikah lain, bini tak wih. Bini tak wih. Nikah lama-lama tak ada anak lagi, tak ada rezeki lagi. Jadi tok laki nak nikah lain. Nak nikah lain, bini tak wih. Kalau abang nak nikah lain, ceraikan saya. Ceraikan saya. Dia pun cerai. Cerai molek ada dalam iddah. Ngandung. Ngandung daripada dia lah. Kalau ngandung pada lain, tu dikira apa ni, berlaku makhluk benda lain lah pula tu, hukum lain lah. Tapi sekarang ni mengandung daripada dia, jadi molek ada nak nikah lain tak jadi nikah. Jadi balik semula, baik molek ada dua orang, sebab boleh anak. Jadi tujuannya untuk mengetahui kosong rahimnya daripada kandungan. Au li ta'abbud, ni atah pada mana? Li ma'rifati. Jadi antara sebab ataupun hikmah adanya iddah, tujuan tadi, pertama nak tahu ada anak tak ada. Keduanya, sama ada sebahagian ulama kata iddah ni kita tak boleh nak fikir kemunasabahan dia. Sebab betul lah kalau perempuan tu yang telah disetubuhi contohnya, tiba-tiba ada anak munasabah, dah kalau cerai orang hak tak ada tak ada kemungkinan ada anak, dah apa nak iddah? Iddah apa lagi? Atau cerai perempuan yang tidak apa nama ni, tak mampu ada anak dah. Jadi macam mana nak iddah kata nak memastikan rahimnya tidak ada kandungan? Jadi sebahagian ulama kata iddah ini kita perempuan disuruh beriddah daripada suaminya kerana sebab ta'abbud semata-mata. Ta'abbud ni makna kita buat perkara tu kerana semata-mata beribadat. Dia istilah ta'abbud ini lawannya ma'qulul ma'na. Ta'abbudi dengan ma'qulul ma'na. Ta'abbudi ni perkara yang dibuat, yang kita ibadat-ibadat atau perkara hukum yang kita tak tahu kemunasabahan dan rasional. Contoh yang jelas ulama sebut ialah bilangan rakaat sembahyang. Kenapa Zuhur 4, Asar 4, Garik 3, Isyak 4, kenapa nak buat 4 belaka? Subuh 2, kenapa tawah 7? Kemudian pusing alik
lawan matahari lawan jam. Lawan jam pusing. Kenapa tak pusing ikut arah jam? Tawaf. Betul tawaf. Kalau sa'i daripada Safa wal Marwah, Safa ke Marwah. Kenapa kena 7 kali? Tak boleh ke main pusing kot lain, kena jalan tu. Jadi perkara-perkara antara hukum-hukum hak Tuhan turun ni kita tak tahu. Apa rasional pada logik kita tak mampu tahu lagi lah. Boleh jadi lama-lama tahu, tapi pada zahirnya tak dapat kita ketahui. Ini dipanggil ta'abudi semata-mata. Anjing jilat bekas air, apa basuh 7 kali? Ulama' pada zaman dulu mengatakan bahawa kerana ta'abudi, kerana perkara itu Tuhan kata ikut sudah. Yang pasti hikmat tu Tuhanlah yang tahu. Kita tak tahu pun kita wajib ikut. Itu ta'abudi nama dia. Dia ada hukum yang jenis ma'kulul makna. Ma'kulul makna ni kita tahu rasional dan kemunasabahan dia. Munasabah hukum. Contoh pengharaman arak. Munasabah minum arak kan. Jadi hilang akal dan seumpamanya. Bapa mencuri kena potong tangan. Ada kemunasabahan itu. Jadi benda yang ada munasabah ibadat ataupun hukum kita panggil perkara itu ma'kulul makna. Okey, sekarang ni sebahagian ulama mengatakan edah ini ialah semata-mata ta'abudi. Ta'abud ikut dah Tuhan kata. Bukan mesti kerana nak mengosongkan rahim daripada anak. Kalau budak kecil kena tolak, ataupun perempuan tua kena tolak. Nak ada anak kerana memang tak ada anak. Jadi ketika itu kerana ta'abudi. Okey, selesai. Sekarang ni dia terangkan wahwa. Dia terangkan makna ta'abud tu. Wahwa ta'abudu istilahan, pada istilah ma la yu'qalu ma'nahu, perkara yang tidak dapat difikirkan, tak boleh difikirkan maknanya. Makna ni makna kita kata hikmah lah. Kita tidak ketahui hikmatnya. Tak tahu hikmat. Macam tadi lah, bilangan rakaat, ibadatan kana au ghairaha, sama ada ibadat ataupun selain ibadat. Kalau ibadat jelas lah macam semayang. Kenapa semayang rakaatnya banyak ni? Itu kita serah lah. Kita percaya turun daripada Allah, datang daripada Nabi yang diambil daripada wahyu Allah. Percaya tu. Jadi ada perkara-perkara ni yang kita disuruh percaya saja. Jangan usul-usul. Bahasa kita jangan usul-usul. Ada orang kita jenis setengah orang tu nak usul belaka. Dah buat apa gini. Jenis suka usul. Dah orang panggil usul dah. Cari usul belaka. Apa kena gini? Padahal ada perkara tu kita tak perlu pun. Tak perlu usul pun. Beriman sudah, percaya sudah. Kadang usul tu jadi ngarut pula. Usul-usul dia mari buat hujah sendiri, buat fikiran sendiri. Okey. Kemudian wali tafajju'iha ala zaujin mata. Ini atah bagi limakrifati lagi. Ini ilah ketiga. Dia kata tempoh perempuan menunggu tujuan tadi kenapa? Untuk tahu kosong rahim, ataupun kerana ta'abud, ataupun kerana tafajjuk, kerana kesedihan. Tafajjuk ni makna sedih. Sedih ala zaujin mata, kerana suami yang mati. Mata tu jumlah fi'liyah, jadi sifat pada zaujin. Zaujin mata, kerana suami yang mati, yang telah mati. Jadi waktu juga sebab ini pada mana? Pada iddah yang berkait dengan kematian, iddah mati. Iddah mati, maka tujuannya untuk menunjukkan dan menzahirkan kesedihan terhadap kematian suami. Okey. Kemudian katanya wa syuri'at asalatan saunan linnasabi anil ikhtilati, disyariatkan adanya iddah pada asalnya adalah untuk memelihara jangan sampai terjadi pencampuran status keturunan. Okey. Sekarang ni pengarang rahimahullahu taala dia sebut pula
Hikmat. Kenapa? Apa kelebihan hikmat daripada iddah ni? Dia kata wa syuri'at asalatan, disyariatkan pada asalnya, pada tujuan ataupun hikmat asalnya ialah saunan lin nasabi, untuk menjaga nasab, anil ikhtilati, daripada bercampur. Sebab itu Islam kita amat menjaga institusi keluarga ni. Dia anak siapa? Mak ayah, mak pak mu siapa? Tok mu siapa? Orang kita tanya kan, mari mana ni awang? Orang dulu raya kan, raya minta pergi duit, tanya mari mana? Anak siapa? Ayah siapa? Tanya. Tak. Benda itu amat dia titik beratkan dalam Islam. Tapi orang kita kadang-kadang tak ingat dah. Lebih 2-3 lapis tak ingat dah. Kalau orang golongan-golongan Arab dah, ataupun habaib, keturunan Asiat, golongan-golongan Ahlul Bait ni, dia mereka jaga tu. Siap ada badan yang jaga nasab ni. Siapa ialah, sebab nasab dia nasab Nabi. Orang Arab setengahnya pun sama, nasabnya dia jaga. Tahu, boleh tengok balik susun galu siapa kepada siapa. Tujuan bukan nak bangga, tujuan supaya kita ingat kelebihan orang-orang lama, supaya kita tiru perangai baik mereka. Nampak tak? Kita cek kita balik ke Abu Jahal. Nampak tak? Jangan kalau hok nak molek kita jauhi. Hok molek kita tiru orang molek. Orang kita cek tengok siapa kita, tak tahu siapa dah. Ada apalah. Yang penting Allah Taala kata inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang ada nasab kena jaga nasabnya, kehormatan nasabnya. Dia bawa nasab yang mulia, tirulah keturunan mereka yang mulia. Orang lain bab nasab ni benda bukan boleh usaha. Kita lahir daripada keturunan mana, orang mana, tak boleh usaha. Tapi usahanya apa? Inna akramakum indallahi atqakum, yang lebih bertakwa. Jadi saunan lin nasabi, untuk menjaga nasab daripada bercampur. Kalau nikah, lepas habis nikah tu, lepas habis tolak, boleh nikah molek ada dengan orang lelaki lain. Dah kayak gitu biar anak siapa? Apa tak? Tu biar anak tu anak siapa? Boleh jadi sebelum dicerai tu dah bersama dengan isteri. Kayak gini nikah baru pula. Kalau tidak ada senggang masa, tak ada senggang masa, tak tahu anak siapa. Zaman tu nak baloh lagi orang ni anak dia. Ni tengok hok mana meh siapa. Doktor tengok tak meh siapa. Ada cerita seorang perempuan, dia menikah dengan seorang lelaki yang sangat uduh muka segitu, makna muka pecah rumah nikah dengan suami uduh. Orang puang tu ada rupalah nikah dengan suami uduh. Jadi bila tiba-tiba mengandung, ada anak. Jadi dia balik tu, gembiralah dia dapat tahu bahawa isteri dia mengandung. Jadi isteri dia balik tengok muka tok lelaki, kata, harap anaknya jangan mukamu dah. Aku harap anak kita ni jangan mukamu dah. Dia kata, celakamu, kalau anak bukan muka aku, siap mu lagi. Dah kalau anak tu bukan muka aku, siap mu lagi. Ya, orang lain pula. Jadi maknanya benda yang berkaitan ni kadang-kadang tak boleh, kadang tak nurung pun. Tapi bila keturunan dia tu adalah meh-meh tu. Tengok dia kata sini, saunan lin nasabi anil ikhtilaf. Kemudian kata pengarang, tajibu iddatun li furqati zawjin hayyin bi talaqin aw fasqi nikahin hadirin aw ghaibin muddatan tawilatan wati'a fi qubulin aw duburin. Iddah diwajibkan kerana dicerai oleh suami yang masih hidup, yang pernah menggauli pada kubul atau duburnya, baik dengan cara tolak atau memfasahkan nikah oleh sang suami
yang berada di tempat atau tengah tiada dalam waktu yang cukup lama. Okey, sekarang ni masuk dah pada pembahagian iddah. Jenis-jenis ataupun pembahagian dalam iddah ni. Pertama dia kata sebab lah, dia kata sebab wajib iddah. Okey. Tajibu iddatun, wajib iddah li furqati zaujin hayyin. Sebab pertama iddah ialah kerana furqati zaujin hayyin, perceraian dari suami hok masih hidup. Makna perempuan tu kena cerai, tok lelaki dia hidup lagi. Cerai itu sama ada bi talaqin, dengan tolak. Cerai dengan tolak, bi talaqin au faskhi nikahin hadirin, ataupun dengan fasakh nikah. Nikah mana? Suami hak hadir, suami hak ada lah, hak ada depan dia tu. Suami hak ada depan dia. Jadi kena fasakh. Dengan fasakh sebab apa fasakh? Boleh jadi orang puang ni dia fasakh nikah kerana sebab dia lapor ke tok qadi, tok laki dia ada aib, maka jatuh fasakh. Dah fasakh tu kena iddah tak? Kena iddah. Nak khabar. Fasakh yang dijatuhkan, yang berlaku fasakh tu kena iddah. Apa lagi? Fasakh kerana sebab li'an, atau fasakh kerana sebab orang khabar mari ibu susu khabar, aku nyusu kamu berdua ni anak susu aku nyusumu dengan binimu dulu. Nampak tak? Mari hak puang kata aku nyusu kamu dengan binimu. Mak dia dan orang percaya, dan dia pun memang dia kenal lah mak susu dia. Jadi ke mana cerita? Nikah lama dah. Nikah, lepas nikah lama tu mari orang puang, katalah mak akak dia, mari ziarah rumah. Mari ziarah rumah kata, mu nikah dengan dia? Ya, dia nyusu dengan aku juga. Adik-beradik susu dah. Nyusu pula cukup syarat lah. Adik-beradik susu, beranak boleh anak dah. Nak buat beranak tu kena fasakh lah, saya nikah. Tak boleh sekali. Dah anak tu tetap anak dia. Anak tu tetap anak dia, bank dia. Tapi boleh bersama tak boleh? Tak boleh bersama dah. Iddah ada iddah. Iddah tetap ada iddah. Okey. Dengan sebab terfasakh dengan air ataupun seumpamanya. Okey. Jadi di sini itu kalau hadir au ghaibin, fasakh kerana sebab ghaib, tok laki dia hilang. Lama hilang. Hilang tu lama. Dak balik-balik 8 tahun ke atas lebih lah. Ini kembali kena tengok pada hukuman tok qadi lah. Kalau ikutnya pandangan sebahagian ulama mengatakan bahawa tempoh 8 tahun ke atas. Dan ini sebenarnya bergantung pada qadi lah. Bergantung kepada qadi, kena serah pada tok qadi akhir nak tetap berapa tu. Jadi yang ada disebut oleh ulama ialah 8 tahun. Maka lama suami dak balik-balik hilang. Naik kapal candak sotong. Pakai tok lelaki tak ada. Kapal terbang hilang. MH berapa? 370. Hilang. Tak jumpa pasal. Jadi kerana dia masakan isytihar kan? Dia isytihar bahawa telah meninggal. Jadi kena iddah tak? Kena iddah. Lepas di isytihar mati tu start iddah. Nampak tak? Okey. Kemudian dia kata suami zaujin hayyin wati'a. Syarat suami, syarat iddah perempuan kena beriddah kalau suami itu wati'a. Suami telah mewati isteri tadi. Suami telah mewati isteri fi qubulin au duburin, pada kubur atau dubur, tak kira lah. Maknanya takmim lah pada mana-mana kubur ataupun dubur. Maka bila begitu, bila dicerai wajib dia beriddah. Bi khilafi ma idza lam yakun wati'ah wa in wujidat khalwatun. Lain halnya jika suami itu belum pernah menggauli
maka tidak wajib iddah sekalipun pernah berkhalwat berdua-duaan sendiri. Tengok. Jadi kalau iddah ni hanya berlaku bila bersama suami dengan isteri. Bersama, fahamlah bi khilafi ma idza lam yakun wati'a. Lain kalau tidak adalah suami itu pernah wati isterinya. Suami tak pernah wati isteri. Tak pernah wati. Jadi kalau dia tolak isteri dia, tak ada iddah. Iddah tak ada. Boleh terus nikah dengan suami baru. Wa in wujidat khalwatun. Ghayah tak ada tak berlaku wati tu. Wa in wujidat, walaupun sekalipun tidak walaupun ada khalwah, walaupun dia bersendirian berkhalwat dengan isteri dia. Khalwat ni makna bersendirian. Ghayahnya walaupun terdapat khalwat. Jadi dalam mazhab kita dia kena ada wati. Sebahagian daripada pandangan mazhab Hanafi cukup dengan khalwah sahihah. Makna berkhalwat dalam tempoh masa tertentu boleh dah menyebabkan adanya iddah. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Dia kena berlaku wati. Tak boleh makna sekadarnya saya duduk sekali dengan dia, ataupun kita kata berdua-duaan saja dah tapi tak sentuh apa pun, tu tak boleh. Makna tidak ada iddah lah, tidak ada iddah. Wa in tuyuqina, wa in tuyuqina bara'atu rahimin kama fi saghiratin wa saghirin. Wanita di atas tadi wajib iddah sekalipun ada diyakini bebaskan kandungan, seperti halnya isteri yang masih kecil atau sang suami yang masih kecil. Okey. Lagi. Dia kata apa ni? Wajib ni, ini ghayah pada wajib iddah. Wa in tuyukina ni ghayah bagi wajib iddah. Tajibu iddatu li furqati zaujin hayyin wati'a wa in tuyukina bara'atu rahimin. Walaupun diyakini kosong rahim. Dia tahu dah memang tak, puan ni tak boleh mengandung, ataupun perempuan tu potong dah. Contoh potong apa ni, beranak kang dah. Dah kena iddah dah. Kena iddah. Walaupun dia yakin rahim dia memang tak ada kandungan. Selagi mana berlaku wati selepas nikah, maka wajib dia iddah. Ghayah wajib iddah wa in tuyukina bara'atu rahimin, walaupun dia yakini kosong rahim. Contoh kama fi saghiratin wa saghirin. Seumpama pada kes isteri itu kanak-kanak, isteri budak-budak, jadi memang tak boleh mengandung lagi. Dah. Ataupun suami itu kanak-kanak, suami itu budak. Budak mana boleh bersama, tapi kosong rahim sekalipun, bila dah berlaku bersama tu, berlaku wati, maka hukumnya wajib beriddah. Okey. Wali wat'in hasala ma'a syubhatin fi hillihi kama fi nikahin fasidin wa huwa kullu ma lam yujibu haddan 'alal wati'i. Iddah juga diwajibkan kerana terjadi pergaulan yang syubhah kehalalannya, sebagaimana pergaulan dalam ikatan nikah fasid, iaitu segala pergaulan yang tidak mewajibkan lelakinya terkena had. Okey, sekarang ni yang pertama kerana sebab cerai dah, cerai. Yang kedua, wali wat'in, iaitu wajib iddah kerana sebab wati. Wati apa? Wat'in hasala ma'a syubhatin, wati yang berlaku berserta syubhah. Berserta syubhah. Syubhah pada halalnya. Syubhah pada halalnya. Okey. Syubhah pada halalnya. Makna boleh tak boleh tu nikah tu. Berlaku syubhah.
boleh tak boleh nikah? Boleh tak boleh wati tu? Boleh tak boleh tu? Wati tu panggil wati syubhah. Ini bab wati syubhah. Orang panggil salah. Salah wati. Wati syubhah lah. Wati yang berlaku syubhah pada kehalalannya. Contoh, kama fi nikahin fasidin. Seperti mana pada nikah fasid. Pada nikah yang fasid, nikah yang tak jadi, nikah yang tidak sah. Okey. Nikah tiba-tiba bila cek balik syarat tak cukup. Contoh apa? Wali nikah jadi saksi. Wali nikah jadi saksi. Ayah dia akad nikah. Nak akad nikah anak. Jadi tukang akad nikah, Tok Qadi mari. Ayah wakilkan ke Tok Qadi. Saksi cari orang tak ada seorang lagi. Dah tak apa lah. Tok Qadi akad nikah dah. Jadi wali campur dengan saksi seorang. Kira dua lah. Akad nikah. Sah tak nikah? Berapa orang ada? Suami akad nikah. Okey. Sekarang ni Tok Qadi mari seorang. Tok Qadi akad nikah je. Jadi wali hakim lah. Nampak tak? Ayah dia ada ke? Ayah dia kata gini saya serah ke Tok Qadi akad nikah anak saya wakilkan Tok Qadi untuk akad nikah anak dia. Jadi cari saksi ada seorang je. Jadi gini ayah kata tak apa lah, aku jadi saksi dengan kamu lah. Aku jadi saksi dengan kamu 2 orang. Tok Qadi akad nikah dah. Akad nikah selesai lah. Lepas tu suami sah tak nikah? Sah apa? Jawabnya sah tak? Tak sah. Wali ada tu. Wali ada, dia wakil je. Wakil tu umpama wali dah. Bila wakil kepada wali, wakil pada wali kan, wali mewakilkan orang lain. Jadi kedudukan dia wali tu, asal dia ada dah tu, dia wali lah. Tak, dia kena cari orang lain. Pernah dah sebut dulu tak? Ingat tak? Ada sebut dah dulu. Jadi dalam masalah ni, kerana wali tu, wali tersebut dia adil. Dia yang asalatan, asalnya dia wakilkan orang tu langkat je. Maka bilangan tak cukup ke saksi 2 orang lah. Saksi 2 orang tu tak cukup lagi. Dia kena wisah ke mana? Tak ada orang nak ke mana? Tangguh nikah. Tukar nikah jadi saksi. Tukar nikah jadi saksi, wali akad nikah diri. Wali akad nikah diri, tukar nikah jadi saksi. Selesai. Kalau ada orang lain selesai. Ni banyak tu ada orang. Tak, jadi tukar nikah jadi saksi. Tukar nikah jadi saksi, ayah dia jadi wali lah. Cukuplah 2 orang tak? Seorang tu ada, lepas tu tukar nikah jadi saksi 2 orang. Bayar juga. Berapa ya? Apa tak? Gitu. Jadi apa nama ni? Dalam keadaan itu cukup lah. Apa? Bila begitu, wati yang dah diingat sah. Molek adalah bersama. Wati itu dipanggil wati syubhah. Sebab apa? Sebab wati yang disebabkan oleh pernikahan yang fasid. Nikah tak sah. Tapi nak kata dia zina tak boleh, sebab dia ingat kesah. Tak? Dia ingat kesah. Sebab itu kena perhati molek bab ni. Bab nikah perhati molek. Orang puan hak nikah, terutamanya hak nikah dah dengan lain janda. Kena tengok molek. Perempuan tu habis dah lagi endah tu. Endah dengan tok lelaki lama habis dah. Tu berlaku wati fasik kau tu nikah fasik. Orang puan tu dia ingat ke dia habis dah endah. Dia habis dah dengan tok lelaki lama. Dia suka nak nikah tok lelaki baru. Tok lelaki kerja ada dah, siap rumah, siap kereta. Jadi ingat ke selesai belaka, tiba-tiba mari tok lelaki lama. Dia kata saya dah habis dah lagi. Sudah. Cek sungguh.
Apa dah? Sungguh. Dah nikah tadi fasik, dah sama dah. Dah bersama dah tu. Jadi kena iddah. Iddah apa? Iddah wati syubhah. Apa dah? Iddah wati syubhah. Banyak lagi rupa-rupa wati syubhah ni, banyak lagi. Salah masuk bilik pun juga. Salah masuk bilik. Lama-lama dulu. Salah masuk bilik. Suami kembar. Atau isteri kembar, duduk balik sekali, salah masuk bilik. Tu wati syubhah kat tu. Jadi bila dah sedar, bangun pagi esok tengok orang lain. Apa ada tak lalat sini? Tok laki aku tak ada lalat situ. Apa dah? Rupanya salah orang. Jadi salah orang kena bereddah. Eddah wati syubhah nama dia. Okey. Kama fi nikahin fasidin, seperti dalam nikah fasid, nikah yang tak jadi, nikah yang tidak sah. Wa huwa kullu ma lam yujibu haddan 'ala al-wati'i. Okey, sekarang ni pengarang dia datangkan apa dia apa nama ni? Wa huwa wati syubhah. Syubhah tu apa? Wa huwa yakni wati syubhah itu. Wati syubhah itu ialah kullu ma lam yujibu haddan 'alal wati, iaitu setiap yang tidak mewajibkan kena had atas pewati. Orang hak wati itu tak dikena hukum had, maka dikira wati syubhah. Okey. Kemudian kata pengarang, far'un la yastamti'u bimawtu'atin bisyubhatin mutlaqan ma damat fi iddati syubhatin hamlan kanat aw ghairahu hatta tanqadhiya biwad'in aw ghairihi liikhtilalin nikahi bita'alluqi haqqil ghair. Pihak lelaki tidak diperbolehkan bertamattu' apapun bentuknya dengan wanita yang telah digauli secara syubhah. Yang telah digauli secara syubhah, yakni diwati syubhah, selama masih dalam iddahnya, baik iddah hamil atau bukan, sehingga iddah tersebut habis dengan melahirkan atau bukan, kerana kerosakan nikah sebab bersangkutan dengan hak orang lain. Okey. Sekarang ni disebut satu cabang masalahnya. Perempuan wati syubhah ni kita kira salah lah. Salah diwati. Dah suami boleh setuh tak? Dah suami dia kan? Dia tak jadi ke suami hak wati dia tu? Tak jadi, salah wati. Nampak tak? Suami dia boleh tak nak bersama dia? La yastamti'u, tidak boleh suami itu yastamti', dia istimta', makna nak bersama tak boleh lah. Bimautu'atin, dengan perempuan yang diwati bisyubhatin, wati syubhah, mutlaqan, secara mutlak. Mana? Nak tidur sekali pun tak boleh, nak berseronok cara lain pun tak boleh. Nampak tak boleh. Makna kena asingkan diri, kena asingkan diri. Madamat fi iddati syubhatin, selagi mana perempuan itu berada dalam iddah wati syubhah. Hamlan kana, sama ada dengan hamil, au ghairihi au ghairahu. Hamlan kana, sama ada hamlan kana ay sawaun kana iddatu syubhah bil hamli. Iddah syubhah tu, iddah tu dengan beranak ke, dengan gandung ke, au bi ghairihi, atau selain daripadanya. Ini takmim juga ni. Mana sama ada puang tu ngandung ataupun tak ngandung pun tak kira. Tak boleh dia setuh. Sama ada dia ngandung. Kalau ngandung memang dah jelas lah makna anak tu anak wati syubhah. Anak wati syubhah. Jadi anak siapa tu? Anak hak salah ke anak suami asal? Anak bagi ke cabut undi pula.
Anak hak salah ke anak hak suami asal? Anak hak bersama dia itulah. Makna kalau hak salah tu ada. Hak salah tu salah tu lah. Anak dia. Anak dia. Anak dia. Bukan anak suami asal. Sama ada dengan mengandung ataupun ghairah au ghairahu. Hamlan kanat au ghairahu au ghaira hamli. Hatta tanqadiya, sehingga habis iddah, biwad'in, dengan beranak, au bi ghairihi au ghairihi, ataupun dengan selain daripada beranak. Kalau 3 kali suci, 3 kali suci. Kalau 3 bulan, 3 bulan. Likhtilalin nikah, kerana cacat nikah itu bi ta'alluqi haqqil ghair, kerana bertaalluk dengan hak orang lain. Ni orang hak penuh setuh dah dia ni. Orang yang penuh setuh dah ni jangan. Nabi larang daripada setuh daripada perempuan yang seumpama ni sehingga selesai daripada iddahnya. Kemudian katanya qala syekhuna wallahu taala a'la wa a'lam. Jadi sekadar itu saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.